Halo murid-murid, kita akan berjumpa sekali lagi dalam pembelajaran bab ketiga. Hari itu sudah kita belajar jenis data, iaitu terdiri pada tiga. Yang pertama nombor, teks dan nilai logik. Hari ini kita akan belajar lebih lanjut lagi. Dalam bahasa pengaturcaraan kita ada satu benda dipanggil sebagai pemboleh ubah. Pemboleh ubah dia dimaksudkan sebagai jenis data pada permulaan atau cara. So yang cikgu gariskan ni murid-murid perlu salinlah sebagai nota. Pemboleh ubah ni terdiri daripada nombor, teks ataupun nilai logik. So kita akan lihat dengan lebih detail lagi yang untuk pembelajaran yang seterusnya. Di sini ada nampak di sini imbas kembali. Pemboleh ubah dia sebenarnya menyimpan tiga jenis data. Menyimpan tiga jenis data iaitu nilai berangka. Nilai berangka di sini sebenarnya adalah sama dengan nombor. So pelajar waktu salin ini pelajar boleh tukar ini berangka tukar ke nombor, dia maksud yang sama lah. Teks, satu lagi nilai logik. Semasa kita menulis bahasa pengaturcaraan, pemboleh ubah perlu diisytiharkan dahulu sebelum boleh digunakan dalam aturcaraan. Jadi kita akan belajar untuk pembelajaran yang seterusnya. So pelajar hanya salin dulu nota ni. Untuk lebih faham kita perlu buat hands on. Pelajar baru boleh faham. Kita sambung dengan ini. Nombor di sini, kalau dalam buku teks ini, seterusnya dia panggil sebagai integer. Ingat pelajar-pelajar, integer sebenarnya adalah nombor yang tidak mengandungi nombor pecahan dan tidak mempunyai titik perpuluhan. Pelajar salin nota ini. Ataupun bahasa lain, ia dipanggil sebagai nombor bulat. Kalau anda belajar dalam matematik, anda akan terjumpa perkataan ini, nombor bulat dalam bab 1 dalam mata pelajaran matematik. Seterusnya kita akan belajar operator. Tahun lepas sudah waktu tingkatan 1 kita sudah belajar apa itu operator. Sini kita bahas kembali. Operator matematik. Operator matematik dalam komputer. Ingat, dalam komputer kalau tambah sama masih sama, tolak masih sama, hanya darab. Simbol darab ini hanya ulangan sajalah. Ulangan. Darab simbol adalah star, kemudian bahagi adalah simbol slash. Simbol slash. Dalam bahasa pengaturcaraan, Python, C dan Java. Java ni biasanya kita akan belajar di tingkatan 4. Dan C language ini adalah akan dipelajari dalam politeknik ataupun universiti. So untuk tingkatan 2 kita akan fokus dengan Python. Python mereka ni menyokong, semua bahasa pengaturcaraan ni menyokong jenis data integer. Sintek umum yang kita gunakan untuk integer ialah int. Contoh di bawah ni. Ini adalah salah satu coding dalam menggunakan bahasa pengaturcaraan Python. Jadi kita akan belajar untuk pembelajaran yang seterusnya mungkin minggu depan. Software ini cikgu akan bagi kamu boleh install dalam komputer. Hari ini kita akan sambung lagi double. Double ni adalah double ialah nombor yang mengandungi bahagian pecahan
dan juga mempunyai titik perpuluhan. Okey, titik perpuluhan. Okey, contohnya 3.5, 3.5, 2.5, sama ada negatif ke positif, semua ini adalah nombor double, nilai double. Okey, tadi sudah kita belajar bahawa dalam Python, C++, Java dia menyokong jenis data int. Okey, manakala dalam Python dia tidak menyokong data jenis double. Okey, tidak menyokong jenis data double, tetapi dia menggunakan jenis floor. So waktu pelajar membuat coding dalam Python, so jangan guna perkataan double. Double hanya digunakan dalam C, C++, C Sharp, okay, language. Okay, untuk Python kita menggunakan floor. Okay, apa bezanya double dengan floor? Okay, kita tengok di sini. Double dan floor. Okay, kalau floor kita isytiharkan dia sebagai floor, dia hanya mempunyai 32 bit. Okey, pelajar boleh tambahkan semua ni 23, 8, 1. Semua ni adalah 32 bit. Okey, manakala double pula dia mengandungi 64 bit. 64 bit so pelajar boleh cuba tambah ni semua. Okey, akhir sekali untuk pembelajaran kali ini. Okey, ini adalah contoh C++. So, kalau anda minat, anda boleh pergi ke website ini. Okey, untuk belajar C++. Okey, kita lebih fokus untuk Python contoh ini. Okey, coding ni tadi sudah cukup sekap tadi. Kita akan belajar untuk pembelajaran seterusnya. Okey, untuk floor, kita habiskan dulu floor. Floor, okey, dalam floor, okey, anda sudah tahu bahawa ada titik perpuluhan kan? Kalau tak ada letak row 1, row ni, so dia akan mengandungi titik perpuluhan yang agak panjang lah. So, kalau kita nak hanya untuk 2 titik perpuluhan, so kita perlu letak fungsi row ni. Okay, fungsi row ni Okay, tujuannya adalah untuk membudahkan nilai floor kepada nilai floor kepada bilangan titik perpuluhan yang dikehendaki. So, pelajar ingat salin nokta yang cukup gariskan tadi ataupun diwarnakan. Okay, so jangan lupa pula dalam YouTube ini anda boleh like-kan dia, okay, sebagai satu sokongan ataupun galakan kepada cikgu untuk membuat YouTube yang seterusnya. Okay, sekian, terima kasih.